Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma faqihna fid din. Qur rabbi zidni ilma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah taufik hidayah inayah daripada Allah, pada malam ni dapat sama-sama kita hadir surau ini, rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ni, yang mana setelah sekian lama lah, berapa bulan banyaklah tuan-tuan nak cerita PKP ni, banyak cerita lah. Jadi ringkaskanlah, alhamdulillah kita dah dapat balik semayang 40 orang. Cuma muslimah, kanak-kanak belum boleh. Dan kuliah secara langsung ni dah berapa malam dah, 4 malam dah. Minggu lepas dah, Sabtu. Alhamdulillah. Jadi saya gini kira yang terawal jugalah dapat. Saya ingatkan masih rakam lagi. Jadi tak apalah, alhamdulillah pada malam ni dapat secara langsung pada malam ni. Baik, kita teruslah kepada sambungan pengajian kitab tafsiran ayat ya ayyuhalladzina amanu, iaitu pada yang bawa kitab pada muka surat 212, yang mana kita masih lagi membincangkan seruan Allah tentang hutang, yang mana ada beberapa lay lagi, 2 lay, dalam 3 lay lagi lah baru habis tentang hutang. Barulah kita masuk seruan yang seterusnya, iaitu seruan Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah taat kepada ahli kitab supaya mereka tidak merosakkan agamamu. Baik, qal musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kata pengarang kitab, maka di sinilah syariat memberikan kemudahan dengan cara memanggil beberapa orang wanita untuk menjadi saksi. Disebutkan lelaki menjadi saksi dalam ayat ini disebabkan merekalah yang biasa memegang pelbagai pekerjaan dalam masyarakat Muslim yang normal, yang tidak memerlukan wanita untuk bekerja demi menyambung hidup. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam hukum menjadi saksi dalam berhutang, Allah SWT berfirman, saksi itu lelaki 2 orang. Menjadi saksi dalam berhutang, perjanjian hutang itu orang lelaki 2 orang. Jikalau tiada salah seorang lelaki, dia mesti 2 orang lelaki menjadi saksi. Kalau tak ada 2 orang, ada seorang je, boleh tak perempuan jadi saksi? Boleh, tapi 2 orang. Maknanya seorang lelaki kalau nak digantikan dengan perempuan boleh, perempuan mesti 2 orang. Masya Allah. Ini dia ada kelebihan pada lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki ni dia yang menjadi pelindung dia lah. Sebab itu ketua keluarga orang lelaki. Sebab itu kalau isteri kawal kita,
queen control. Nak lelaki. Tapi kita tak boleh nak bercakap besar lah. Maknanya bukan semua benda kita nak menang je, tak selesai masalah. Kalau nak menang je hidup seorang-seorang lah. Ataupun sebab dalam keluarga ni tuan-tuan banyak ujian dia. Kadang-kala kalau kita nak berdebat dengan orang perempuan, contohnya saya ketua keluarga, masalah tuan. Jadi istilah tu kalau kita nak sebut mungkin secara umum, dalam hati boleh tuan. Kalau depan orang rumah, depan isteri payah. Saya ketua keluarga, kena dengar cakap saya. Tak dengar dia tuan-tuan. Ni orang perempuan tak ada malam ni, tapi live ada. Sebut saya ketua keluarga, kena ikut cakap saya, taat saya. Lagi dia melawan. Wanita solehah, wanita zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, suami pergi tinggal dia di padang pasir ke mana tinggal. Dia tak kata, "Bang, tinggal buat apa saya kat sini?" Tak apa pun tak ada. Abang ni dah tak betul. Dia mesti tanya, adakah ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Itu sebab tu tuan-tuan, wanita-wanita dahulu hebat. Sebut wanita salihah, wanita yang dulu-dulu. Sekarang tuan-tuan, ustazah pun belum tentu salihah. Ustazah dia ceramah, pumpang ustazah. Jadilah wanita salihah, merendahkan suara terhadap suami. Tanya suami dia, "Macam mana isteri kamu?" Dia ceramah je boleh lah, tak dengar je dogel sama je. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, orang lelaki dia bekerja. Maknanya kalau pekerjaan ni orang lelaki. Kita di Malaysia orang perempuan bekerja. Kalau di Arab, India, Pakistan, Bangladesh, manalah negara-negara yang orang lelaki yang bekerja. Orang perempuan dia memang duduk di rumah, suri rumah. Maknanya di Malaysia ni tuan-tuan, ramai yang bekerja lah, yang jadi gurunya, cikgunya, nurse-nya, macam-macam lah tuan-tuan. Sampai yang hantar makanan, Grab Food Panda, ada perempuan. Masya Allah, cekal betul dia, berani betul lah. Kalau kita tengok, ingatkan lelaki, tengok betul-betul perempuan punya. Semua orang perempuan kalau dah naik motor, pakai seluar, dia nak naik kena langkah kangkang macam tu, tak elok lah. Cuma kalau dia nak mencari rezeki juga, dia nak buat macam mana, itu cara dia cari rezeki. Tapi sebaiknya orang lelaki kalau bawa motor hantar Food Panda, duduk macam mana pun tak ada masalah, tak ada orang teringin pun, tak ada. Tapi orang perempuan dia nak bekerja juga. Jadi tuan-tuan, kenapa tuan-tuan lelaki ni jadi saksi? Kerana kebiasaannya pekerjaan ini biasanya orang lelaki. Dan kalau kita tengok pengalaman lah, kita dengar cerita-cerita, kebiasaannya orang yang nak menipu ni, dia cari target dia orang perempuan. Makcik-makcik nampak seorang-seorang tu, dia pergi, "Makcik nak masuk tak peraduan ni, gores." Makcik gores, kemudian goreng, makcik dapat. Ni makcik kena bank in lah sekian baru dapat barang. Ringkasnya tuan-tuan, maknanya orang perempuan dia berani. Cuba orang lelaki. Orang lelaki dia tak berani. Kita simpan misai tebal sikit tuan-tuan, muka bengis sikit. Dia baru niat nak promo, nak cerita dia punya produk dan sebagainya, kita tak payahlah. Saya tak nak, ataupun apalah tuan-tuan, saya tak nak. Dia pun diam terkedu, dah tak boleh cakap apa dah. Tapi dengan orang perempuan, boleh lah makcik, boleh lah puan. Aku cakap tak nak lah. Kalau orang lelaki belah. Maka tuan-tuan, orang lelaki ni dia lebih daripada orang perempuan. Baik. Ini tentu sahaja seiring dengan jiwa keibuan dan kewanitaan
serta kewajipannya dalam memelihara tonggak kemanusiaan yang paling berharga, iaitu anak-anak kecil yang membesar sebagai generasi masa depan. Jika dibandingkan dengan beberapa suap makanan dan beberapa dirham yang diperoleh dari pekerja. Maknanya tuan-tuan, sifat keibuan, kewanitaan ini tuan-tuan, dia ini dengan anak, orang rumah, suri rumah, dia ni dengan anak membesar dengan dia. Menyusu anak berapa lama? 2 tahun menyusu ke berapa tahun? Menyusu. Kemudian menguruskan anak lah, banyak dengan mak dia, dengan isteri kita. Kalau anak menangis, ayah bapak tak pandai nak buat apa. Dia angkat macam ni melalak, angkat macam ni melalak, lalah, yang ambil. Jadi balik-balik isteri juga. Jadi keibuan, kewanitaan itu tuan-tuan. Jadi sebab itu orang perempuan tuan-tuan, kalau dia nak jadi saksi juga, dia mesti 2 orang, berbanding dengan orang lelaki. Kalau tidak bertemu 2 orang lelaki, maka dibolehkan dengan seorang lelaki dan 2 wanita. Maknanya seorang lelaki, 2 wanita. Akan tetapi mengapa harus 2 wanita? Jadi kenapa kena 2 perempuan? Kenapa tak boleh seorang? Kenapa orang perempuan kalau jadi saksi dalam berhutang, perjanjian hutang, mesti 2 orang? Kenapa tak boleh seorang? Petikan ayat berikutnya memberi alasan supaya jika seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu, maka dapat diingatkan oleh seorang lagi. Maknanya orang perempuan, kalau yang pertama lupa, yang jadi saksi yang kedua, perempuan yang jadi saksi yang kedua tu mengingatkan saksi perempuan yang pertama. Bagi orang lelaki cukup seorang sahaja. Baik, lupa yang dimaksudkan di sini boleh berlaku kerana berbagai-bagai sebab. Kenapa saksi perempuan ni dia lupa? Jadi kata pengarang, lupanya dia itu kerana berbagai sebab. Lupa boleh sahaja berlaku kerana sedikitnya pengalaman wanita tentang perjanjian, sehingga dia tidak memahami secara menyeluruh mengenai selok-belok dan segala perkara berkaitan dengan perjanjian tersebut. Jadi pengalaman ini lebih kepada orang lelaki yang banyak berada di berurusan dengan orang. Di luar ni banyak orang lelaki. Jadi disebabkan orang lelaki ni lebih pengalaman, orang perempuan kurang pengalaman, maka disebab tu mungkin dia lupa. Lupa kerana tidak ada pengalaman. Maka dengan itu perkara ini boleh dianggap dengan adanya wanita lain yang boleh mengingatkan dan bekerjasama dalam mengingatkan semua perkara yang berkaitan dengan perjanjian. Ini Allah SWT ni, dia yang ciptakan manusia, dia tahu kekurangan pada perempuan tu, lemahnya ingatan dia, kurangnya pengalaman dia itu, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Maka Allah Ta'ala berfirman tentang perjanjian hutang, kalau nak jadi saksi, lelaki seorang, perempuan dua orang. Selain itu, sifat lupa boleh berlaku kerana sifat emosional wanita itu sendiri. Dia emosi, teman-teman. Yang dah rumah tangga dia tahulah, dah emosi perempuan macam mana, berbeza dengan emosi lelaki. Jadi disebabkan emosi dia itu menyebabkan dia ini terlupa ataupun terlepas pandang, tak ingat dan sebagainya tentang dia penyaksian dia terhadap perjanjian hutang itu. Ini disebabkan oleh tugas keibuan mereka yang bersifat organik maupun biologi. Organik ni apa tuan-tuan? Organik biologi. Ya? Jadi maknanya tuan-tuan sifat perempuan lah. Maknanya tenaga dia tu yang secara automatik telah mengambil tenaga wanita. Ambil tenaga dia, maknanya dia punya tugas seorang ibu, seorang isteri itu
dengan penat dia, dengan emosi dia, dengan macam-macam hal lah. Jadi tuan-tuan, pengarang ni pun dia pun negara Timur Tengah juga. Jadi dia punya huraian dia itu maknanya orang perempuan masa di rumah. Kalau dia yang pengarang ni orang Malaysia lain. Jadi dia banyak ceritakan orang perempuan ni di rumah, dengan jaga anaknya, dengan penat masaknya, dengan menguruskan anak, uruskan rumah tangga dan sebagainya. Bila mana tenaga diambil, mendorong wanita untuk menjadi lebih peka dalam memenuhi keperluan anaknya dengan segera dan penting, tidak memerlukan pemikiran yang perlahan. Inilah keistimewaan yang diberikan kepada wanita dan kanak-kanak. Orang perempuan ni tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ini maha adil. Orang perempuan dan lelaki ni tuan-tuan, kedua-duanya ada kelebihannya. Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat. Orang lelaki mukmin. Tak lupa juga wanita muslimah, wanita mukminah. Wal mu'minuna wal mu'minat. Begitu juga dalam beramal soleh. Man amila saliham, siapa yang beramal soleh, min dzakarin, daripada lelaki, au untha, daripada lelaki dan wanita. Man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min, dan dia orang mukmin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Taala akan falanuhyiyannahu, hidupkan dia, beri kehidupan kepada hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Maka disebut lelaki, wanita. Itu juga dengan firman Allah Ta'ala, as-saimina was-saimat, wal-hafizina wal-hafizat, wal-zakirina wal-zakirat. Yang belakang dia ta marbutah tu, ataupun ta titik dua tu, itu perempuan, unsa. Maka tuan-tuan, kalau ayat as-saimina was-saimati wal-hafizina wal-hafizati wal-zakirina wal-zakirat, apalagi ayat at-tayyibina wat-tayyibat, lelaki yang baik, al-khabithatu lil-khabithat, lelaki yang keji, wanita yang keji. Dalam surah An-Nur tentang zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kul az-zaniyatu, wanita yang zina, az-zani, lelaki yang berzina. Yang ada ta tu, mabutah tu, perempuan. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, lelaki ke wanita ke tuan-tuan, kedua-duanya Allah Ta'ala maha adil. Kedua-duanya tuan-tuan beramal soleh, Allah Ta'ala beri ganjaran, Allah Ta'ala beri kehidupan yang baik. Di zaman sahabat, zaman dululah, zaman Nabi SAW, wanita-wanita sahabiyah, wanita-wanita di zaman Nabi SAW ini, mereka ini turut mengambil bahagian dalam peperangan. Wanita-wanita zaman Nabi SAW ni menjadi perawat, ada yang cedera, masak, beri semangat dan sebagainya. Walaupun mereka tak berhadapan dengan musuh dengan pedang, dengan panah, tapi mereka juga tuan-tuan mengambil bahagian juga. Tak terlepas mereka, para wanita ni tuan-tuan. Malah wanita-wanita dahulu tuan-tuan, ada anak disuruh jihad fi sabilillah. Kalau anak mati dalam medan peperangan, dan Nabi SAW bersabda, anak kamu akan mendapat syurga Allah. Jaminan daripada baginda Rasulullah SAW. Maka tuan-tuan, hebat wanita-wanita dahulu, dia hebat tuan-tuan. Maka ada kelebihan tersendiri lelaki maupun wanita. Baik, pada petikan awal ayat disentuh tentang para penulis supaya jangan enggan menulis hutang, sedangkan dalam petikan ayat berikut objek seruan ditujukan kepada saksi supaya jangan menolak menjadi saksi keterangan.
Dalam perintah tuan-tuan, menulis perjanjian hutang ini, juru tulis, katib, juru tulis, dan juga saksi. Yang tulis jangan enggan tulis. Yang jadi saksi, kalau dipanggil jadi saksi, jangan dia enggan, jangan dia mengelak. Orang panggil jadi saksi, dia tak nak, tak boleh. Jangan dia menolak. Allah SWT berfirman, dan janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi, dengan demikian seruan untuk menjadi saksi itu merupakan suatu kewajipan. Jadi saksi, tuan-tuan, kata pengarang kita, adalah satu kewajipan. Di sinilah perbahasan tentang saksi berakhir dan digantikan dengan perbahasan yang mempunyai tujuan lain. Tujuan umum dalam syariat menekankan pentingnya menulis hutang, baik hutang yang banyak ataupun sedikit. Hutang, tuan-tuan, banyak ke sikit ke kena tulis. Dalam tempoh apa nama ni, PKP itu, daripada PKP, PKPD, PKPP, belit nak sebut, tuan-tuan. Ada orang yang dia meniaga, contohnya. Pada yang ada gaji tetap, guru ke dan sebagainya lah, tak kisahlah apa kerja, dia ada gaji tetap, sikit ke banyak tetap dia jalan. Orang yang meniaga pasar malam dan sebagainya, tuan-tuan, waktu tu, tuan-tuan, dia tak boleh meniaga berapa bulan. Bantuan tu adalah bantuan, bukan bantuan ni dapat 3-4 hari, tuan-tuan. Bantuan ini umum, tunggulah. Kena dengan nombor akaun yang kemaskini, macam-macam lah. Yang dapat, yang tak dapat, ketika susah tu dia teringat, oh, ada orang tu tak bayar hutang aku lah. Contohlah, tuan-tuan, tuan-tuan ada kena ke dan sebagainya, wallahualam. Jadi inilah peluang lah. Jadi tak malulah nak minta. Jadi assalamualaikum, ni PKP ni tak berniaga dah, banyak bulan dah, income tak ada. Jadi boleh tak bayar sikit lah, tak banyak pun sikit lah, buat makan ni. Bank pun tak payah bayar dah, kereta tak, rumah kereta tak payah bayar. Belum tentu lagi kawan tu bayar. Minta maaf lah, saya pun tak ada income juga. Nak buat macam. Jadi contoh perjanjian tu kena ada. Banyak ke sikit ke kena ada. Kerana ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Tulis. Ayat tentang hutang ni, tuan-tuan, semuka daripada atas sampai ke bawah. Ayat ni kalau Tok Imam baca, tuan-tuan, jangan kata Tok Imam ni dia rasa suara dia macam Imam Abdul Rahman Sudais, Makkatul Mukarramah. Dia tak berhenti-berhenti ni. Tak, dia tak ada sampai bawah. Kalau tuan-tuan perasan ayat tu lah. Kalau Tok Imam baca ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin, sampailah akhir surah tu. Wattaqullaha wa yuallimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Semuka, tuan-tuan, ayat tu. Panjang. Dan memberikan perhatian terhadap perkara-perkara yang kadang-kala berada dalam jiwa, seperti keengganan menulis hutang dan dengan alasan bahawa hutang yang sedikit itu tidak perlu ditulis atau tidak diperlukan menulis hutang kerana berbagai-bagai perkara seperti bahasa basi atau malu, malas dan tidak peduli. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala ni, dia Maha mengetahui dah perangai-perangai manusia ni, dia tahu dah. Dia tahu dah jenis apa, culas, jenis lari ni, jenis tak nak bayar ni, dia tahu sangat dah. Jadi mesti ada saksi, mesti tulis. Kalau tak, dia putar belik, dia kona. Dan orang yang berhutang ni, tuan-tuan, kalau dia dah tak boleh nak buat apa, tuan-tuan, dia orang yang minta dengan dia hutang, minta bayar, maka tuan-tuan dia tak ada duit. Macam mana cara dia nak bayar? Dia utamakan orang yang dia pinjam, yang tuntut. Asyik call, asyik cari dia, minta. Jadi dia nak selamat, dia hutang, dia bayar. Jadi selamat yang A dah bayar. Pada orang yang B,
yang dia pinjam tu tak bayar lagi. Jadi dia gali lubang tak dan tutup. Gali lubang tutup lubang, tuan-tuan. Betul lagu tu hutang ya ke apa? Gali lubang tutup lubang. Lagu Saleh Yaakob, wallahu alam dah. Jadi dia lagu lah, bukan hadis, bukan apalah tuan-tuan. Jadi maksudnya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, dalam berhutang ni tuan-tuan, Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala tak nak ada yang memberi hutang tu, yang meminjam, kedua-dua ni tuan-tuan, supaya kedua-dua ni tak dizalimi. Tak naya lah. Yang bagi pinjam dia dapat balik, yang meminjam bayar balik. Maknanya yang meminjam jadi orang yang amanah. Maknanya tak larilah, tak tutup handphone lah, tukar handphone dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala maha mengetahui tuan-tuan. Jadi bab berhutang mesti ditulis dan ada saksi. Allah Ta'ala memberikan alasan yang tegas mengenai kewajipan menulis hutang dengan alasan yang menyentuh kalbu dan bersifat praktikal dalam firman-Nya, dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempuh masanya itu sama ada kecil atau besar jumlah. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran wala tas'amu. Jangan kamu jemu. Maknanya ingat bila perintah Allah, jangan sambil lewa. Jangan acuh tak acuh, jangan tak ambil peduli. Bila mana kita tahu perintah Allah, kita buat. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala tas'amu, jangan kamu jemu menulis hutang, walaupun banyak ataupun sikit. Kerana apa tuan-tuan? Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Zalikum aqsatu indallah wa aqwamu lisyahadah. Kerana menulis hutang dan ada saksi dalam perjanjian hutang itu, zalikum aqsatu indallah. Aqsatu maksudnya lebih adil di sisi Allah SWT. Ya. Dan lebih membetulkan, menguatkan keterangan saksi, dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Jadi tak ada keraguan lah bila mana ada tulis. Hutang 1,000, hutang 5,000, hutang 10,000. Tulis. Dah bayar 1,000, dah bayar 500, baki sekian, tulis. Bila mana dah tulis, print, photostat lebih sikit. Bagi saksi pertama, saksi kedua, yang memberi pinjam, yang pinjam, ada semua. Supaya apa tuan-tuan? Bila mana dah bayar sekian, apa bukti ni? Sebelum ni tuan-tuan ada disebutkan oleh pengarang tentang Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Ketika mana nak dicabut nyawa Nabi Adam alaihissalam, maka Nabi Adam kata, tunggu, umur aku lebih lagi. Umur aku ni tak sampai lagi. Aku pernah minta dipanjangkan umur. Yang mana, ya Allah, engkau telah kabulkan. Maka dibawakan kepada dia, maknanya tertulislah, wallahu alam macam mana tuan-tuan tulisan itu. Maka dikatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, ini dia tertulis, termaktub bahawa yang dipanjangkan umur tu bukan kamu, Nabi yang lain. Saya lupa tuan-tuan Nabi apa ada depan ini kan? Nabi Daud alaihissalam, wallahu alam. Bila tengok yang tu, oh betul, rupanya bukan nyawa, bukan umur aku yang dipanjangkan, umur Nabi yang lain. Maka sejak daripada Nabi Adam lagi tuan-tuan, Nabi Adam maknanya ketika nak cabut nyawa, dia kata dia pernah minta dipanjangkan umur dia. Maka Allah Ta'ala mengkabulkan. Dia kata dia tak sampai lagi ajal dia. Maka tuan-tuan, pada awal-awal lagi tuan, zaman Nabi Adam lagi dah ada dah janjian. Kalau tak ada yang tu, bukan makna Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala maha mengetahui. Tapi daripada sejak dulu dah lama dah, sejak Nabi Adam AS lagi dah ada dah. Kena tulis perjanjian. Ya. Janganlah kamu semua berputus asa, kerana Allah maha mengetahui gerak emosi jiwa manusia ketika mereka adanya suatu beban pekerjaan yang lebih besar nilainya. Allah Ta'ala berfirman, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, itulah yang lebih utama.
Oleh itu saksi bukti atas sesuatu tertulis itu lebih utama daripada saksi bukti lisan yang hanya berpegang kepada kekuatan ingatan semata-mata. Kalau ada orang cakap, jangan bimbanglah, saya ni sebulan ke, setahun ke, berapa tahun pun saya tak lupa. Saya tak lupa. Bulan berapa dia bayar, bulan berapa dia tak bayar. Contohlah tuan rumah lah, ataupun apalah. Tuan, tulis sikit kita punya ni perjanjian ni, sewa rumah dan sebagainya ni. Tak payah. Dalam 1 tahun itu, saya pejam mata, saya boleh ingat. Bulan berapa kamu bayar lewat, bulan berapa kamu tak bayar, bulan berapa kamu ada tunggakan. Kalau dia rasa dia kuat ingatan pun tuan-tuan, tak boleh dia melawan. Maknanya Allah perintah suruh tulis, dia kena tulis. Walaupun mungkin Allah pinjam RM50 ni, nak tulis buat apa? Tulis. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita menulis walaupun RM50, kita tulis, kita niat aku melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan susah pun nak tulis. Kalau tak boleh tangan, type, print je. Mudah. Jadi tuan-tuan nak dapat pahala mudahnya. Perintah Allah, kita buat. Saksi 2 orang lelaki atau 1 orang lelaki dan 2 orang wanita itu lebih kuat bagi suatu saksi bukti yang lebih tepat daripada saksi dari seorang lelaki atau saksi seorang lelaki dan seorang wanita. Kerana perkara itu dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu tentang kebenaran keterangan-keterangan yang terkandung dalam suatu perjanjian, atau keraguan dalam diri kamu semua dan diri orang lain jika meninggalkan sesuatu perkara tanpa ada suatu ikatan. Ini tuan-tuan, tentang perjanjian ni tuan-tuan. Demikian perkara dalam hutang dalam jangka waktu tertentu. Adapun perniagaan tunai, maka perjanjian jual beli tersebut tidak diharuskan ditulis. Yang kita beli biasa-biasa tuan-tuan, tak payah tulis lah. Saya beli barang harga berapa? 100. Jadi pembeli ambil barang, yang penjual tu ambil duit 100. Tak payahlah tulis. Kalau 10 orang, berapa ramai orang datang, takkan semua dia nak tulis. Yang kira bayar ambil barang, tak payah. Ini dia ada satu tempoh, setahun, berapa tahun barulah tulis. Kalau kita beli barang, dapat duit pun diterima oleh penjual itu, tak perlu ditulis. Adapun perniagaan tunai, maka perjanjian jual beli tersebut tidak diharuskan ditulis, namun cukup dengan saksi beberapa orang saksi untuk memudahkan proses jual beli yang selesai dalam waktu yang cepat dan akan berulang pada masa yang relatif singkat. Ada orang dia beli, dia sebut saya beli, saya jual. Tak apalah, sebutlah. Tak ada jadi masalah tuan-tuan. Jadi yang kita nak faham tuan-tuan, itu tentang perjanjian ni. Apabila perjanjian itu ada tempoh yang lama. Baik, agama Islam yang mengatur seluruh kehidupan telah memperhatikan seluruh perkara berkaitan perniagaan ini. Syariat Islam bersifat praktikal yang nyata, tidak susah dan campur aduk di dalamnya demi kehormatan, keharmonian, kesinambungan hidup. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya dan adakan saksi apabila kamu berjual beli. Baik, konteks luar ayat di atas adalah bahawa pengampunan untuk tidak menulis itu merupakan satu keringanan dan tidak berdosa, adapun saksi itu merupakan satu kewajipan. Sebahagian riwayat hadis telah memberikan satu pemahaman bahawa saksi itu hanya merupakan saranan bukan kewajipan. Ada riwayat tuan-tuan yang mengatakan bahawa saksi itu bukanlah wajib. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahawa saksi itu hukumnya wajib.
Baik, setelah menjelaskan hukum saksi, dijelaskan pula kewajipan para saksi dan para penulis dalam menjaga dan memelihara keseimbangan, kebenaran dan kewajipan untuk menunaikan tugas-tugas umum. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah mana-mana jurutulis dan saksi itu disusahkan. Saksi dan juga jurutulis itu tuan-tuan, jangan disusahkan. Maksudnya tuan-tuan, maknanya yang jadi saksi itu kena amanah, yang jadi jurutulis itu kena amanah, kena amanah, dia tak boleh khianat. Maknanya penulis dan juga saksi. Saksi ini dia tidak boleh memihak kepada satu pihak. Contohnya tuan-tuan, yang memberi pinjam tu, yang memberi pinjam tu tuan-tuan, dia sogok, dia rasuah kepada saksi itu. Kamu buat-buat lupa, kamu kurangkan jumlah tu, kamu tambah jumlah tu, tak boleh. Maka tuan, saksi dia kena amanah, dia kena adil. Kalau kamu melakukan apa yang dilarang itu, maka sesungguhnya yang demikian itu perbuatan fasik derhaka yang ada pada kamu. Kalau buat juga tuan-tuan, itu merupakan perbuatan fasik. Fasik ni maknanya perbuatan dosa dia buat, maka dia jadi orang yang jadi orang yang fasik. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan ingatlah Allah SWT dengan keterangan ini mengajar kamu, dan Allah SWT sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Itu ayat itu akhirnya, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah mengajarkan kamu. Takwa maknanya tuan-tuan, kalau yang meminjam itu bertakwa, yang memberi pinjam bertakwa, yang jadi saksi bertakwa kepada Allah, maka selesai masalah. Itu penutup ayat itu, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala mengetahui tiap-tiap sesuatu. Maknanya tuan-tuan, mengancam ataupun mengancam ni saksi yang memberi pinjam, yang meminjam, supaya semua mereka ni tuan-tuan tidak berdusta, tidak menipu, tidak khianat, tidak mengubah penyaksian dia, tidak mengubah apa yang ditulis dalam perjanjian hutang itu. Kunci dia apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ayat itu tutup, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Belum insya lagi. Sikit lagi. 3 minit lagi. Sikit lagi tuan. Janganlah disusahkan penulis dan saksi kerana menunaikan kewajipan yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada mereka. Jika sikap menyusahkan itu berlaku, maka bererti kamu semua telah keluar dari syariat Allah dan melanggar peraturannya. Kerana seharusnya sikap berhati-hati itu yang harus diutamakan. Mengingatkan bahawa para penulis dan saksi itu sebenarnya menghadapi kebencian dari salah seorang yang mengadakan perjanjian dalam banyak situasi. Jadi tuan-tuan, jangan ada di antara saksi, penulis perjanjian yang memberi pinjam, jangan ada kebencian di antara mereka. Maka dengan itu seharusnya mengutamakan jaminan yang boleh memenangkan jiwa mereka dan mendorong mereka untuk menunaikan kewajipan mereka. Apa yang Allah Ta'ala nak, tunaikan kewajipan. Iaitu seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang terbabit dalam perjanjian hutang tersebut, dengan penuh tanggungjawab, percaya dan aktif. Maknanya penuh tanggungjawab, penuh amanah. Sebab itu kalau orang minta kita jadi saksi, jangan kita takut pula tuan-tuan. Jangan dia lari, aku kena bayar. Tak. Itu bank, garantor dan sebagainya itu lain. Ini kita jadi saksi ni tuan-tuan, pertama kita telah buat apa yang diperintah oleh Allah SWT. Allah Ta'ala perintah jadi saksi. Bila mana orang nak minta kita jadi saksi, dan kita tengok orang yang meminjam duit tu baik orangnya amanah, orangnya kerja eloknya, orang tu tak menipu dan sebagainya.
Tapi kita juga kena berhati-hati tuan-tuan. Kalau orang minta jadi saksi, kita tengok orang yang nak pinjam duit itu lain macam je ni, apa dia nak buat. Jenis orang tak semayang, jenis orang yang dia duit dia tu bukan untuk keperluan. Dia untuk sesuatu mungkin nak enjoy ke, ataupun berjudi ke, ataupun dia ni memang banyak hutang, orang tak bayar-bayar dan sebagainya, maka itu menyusahkan kita. Menjadi saksi itu tuan-tuan satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila mana tuan-tuan yang meminjam duit itu tuan-tuan menggunakan kesempatan, bila mana dibolehkan berhutang, mungkin dia gunakan untuk enjoy, untuk perkara-perkara yang tak berfaedah, perkara-perkara yang haram dan sebagainya tuan-tuan, maka dia telah tidak amanah dengan diri dia dan tidak bertanggungjawab. Bila mana Allah Ta'ala benarkan berhutang, dia gunakan kesempatan jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallah alam. Kita beri laluan pada azan, kemudian kita akan tutup insya-Allah.
sikit tuan-tuan. Baik, dalam membangkitkan perasaan telah menjadi kebiasaan Al-Quran pada akhirnya menyeru orang beriman untuk bertakwa kepada Allah SWT. Al-Quran tuan-tuan menyeru wattaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwa kepada Allah SWT. Mengingatkan mereka bahawa Allah Ta'ala memberikan pelbagai-bagai keutamaan atas mereka dan Allah yang mengajarkan dan membawa mereka bahawa ketakwaannya itu boleh membuka pengetahuan dalam hati. Mana dengan takwa tuan-tuan, membuka pengetahuan dalam hati dan membangkitkan roh-roh mereka kepada pengajaran agar mereka menunaikan dengan betul kenikmatan yang diberikan ini dengan patuh, redha dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kunci dia takwa kepada Allah Ta'ala. At-taqwa hahuna, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa itu berada dalam hati. Bila mana ada takwa dalam hati tuan-tuan, ke mana saja kita pergi, di mana saja kita berada tuan-tuan, kita akan jadi hamba Allah yang taat kepada segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Kesian ilmu pada malam ni insya-Allah kita sambung pada jadual yang akan datang. Kita sambung tentang iaitu hukum-hukum yang terdapat dalam seruan ini. Dia ada lagi tuan-tuan, jual beli assalam, iaitu kita sebut hari ini booking tempah. Orang zaman jahiliah dulu dia jual tuan-tuan, dia jual apa? Anak lembu dalam perut lembu. Dia jual siap-siap. Jadi macam mana booking siap-siap? Ni saya ada lembu betina ni, nanti bagi dia mengawan sekian-sekian, boleh booking siap-siap lah. Nah, tup-tup mati tuan-tuan lembu tu. Macam mana hukum dia tuan-tuan? Itu ke depan insya-Allah kita akan bincang insya-Allah tuan-tuan. Wallahu alam, yang baik daripada Allah SWT, salah silap daripada kekurangan kejahilan diri saya mohon keampunan kepada Allah. Saya minta maaf dengan tuan-tuan semua yang hadir pada malam. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.